Ianya bermula pada 2 malam yang sudah. Apabila saya mengeluarkan satu ucapan tentang satu kes di mana seorang individu yang bernama Mr. Sim atau Steven Sim Chu Tiam telah pun dibawa ke mahkamah di bawah Seksyen 16A B oleh SPRM. Ketika itu saya mempersoalkan tentang mengapa charge ini dikenakan dan disabitkan dengan nama saya. Dan apabila saya bertanyakan kepada semua pengundi-pengundi di hadapan saya ketika itu, apakah saya harus ambil tindakan terhadap agensi atau kerajaan Malaysia tentang isu ini, maka semua yang ada di hadapan saya memohon supaya saya melakukannya. Dan saya semalam telah pun mengumumkan, apabila 2 malam sudah, saya kata saya akan jumpa peguam saya pada besok hari. Jadi semalam saya dah jumpa peguam saya, dan malam tadi saya dah umumkan saya dah jumpa pun peguam saya. Maka hari ini saya nak maklumkan bahawa satu surat daripada peguam saya telah pun saya hantar kepada Tan Sri Datuk Seri Azam Baki, Chief Commissioner Malaysian Anti-Corruption Commission (MBCC), dan juga the Malaysian Anti-Corruption Commission, the agency itself, and the Government of Malaysia melalui Attorney General's Chambers Malaysia. Lawyer saya telah pun menghantar surat ini dan saya difahamkan telah pun diterima, dan kita telah pun memaklumkan kepada mereka bahawa beberapa beliau dan juga beberapa public officers of the Government of Malaysia telah pun melakukan satu perkara dengan lebih baik saya maksudkan abuse their powers dan juga committed misfeasance dan juga conspire untuk menyebabkan saya dianggap sebagai seorang yang melakukan kesalahan. Dan dalam waktu yang sama, apabila charge tersebut diberikan, it is very specific. Semalam telah pun saya bacakan charge itu secara spesifik melalui police report. Semalam saya baca police report yang buat oleh Datuk Steven Sim Chu Tiam ini. Dan kalau mahu, mohon saya boleh bacakan the police report tersebut. Dan saya akan bacakan semula tentang police report tersebut. Kerana apabila ada police report itu, saya difahamkan bahawa dalam police report itu, the commence investigations
into Stephen Sim on the basis of unverified rumours and speculation produced through websites and blogs. Itu dalam police report itu. Ternyata. Kedua, that the investigation will commence with a view to targeting myself. And ketiga, Datuk Stephen Sim ini was interrogated and threatened by officers from the MACC, including being interrogated until 4 a.m. in the morning. Kemudian Stephen Sim was with criminal action and detention unless he myself in wrongdoings. And Stephen was subjected to improper mental pressure and to implicate our client in wrongdoings. Our client tu ini myself. Sim was told that there was a decision to target myself by the senior of the MACC and or the political leadership of the government of Malaysia. Jadi saya lakukan ini kerana saya merasakan ini adalah satu kezaliman. Mengapa mereka mesti lakukan sebegini rupa? Sebuah kerajaan yang adil sepatutnya melakukan perkara bukan melakukan perkara fitnah dan menyebabkan kezaliman. You cannot be so forceful sehingga menyebabkan seorang rasa takut. Maka saya nak maklumkan bahawa selepas saja kes ini keluar, barulah saya dipanggil for interrogation. Dan saya nak maklumkan bahawa saya tidak melakukan the corrupt activity seperti yang mereka maksudkan. Jadi, saya lakukan ini adalah kerana nak membetulkan daripada sikap mereka yang pada saya conspire to use lawful and unlawful means to destroy my reputation and political career. Cuba kita fikirkan apabila saya lakukan ini, ianya akan, saya sendiri akan menerima pressure daripada MACC. Saya sedar perkara itu akan berlaku. Tapi saya nak maklumkan kepada semua, terutamanya rakyat dalam Malaysia ini. Saya lakukan ini kerana saya tidak mahu kerajaan yang zalim ini, yang penuh dengan hipokrasi, konspirasi dan manipulasi yang boleh menyebabkan rakyat, bukan hanya rakyat biasa, ahli perniagaan seperti Stephen Sim ini, dia merupakan seorang ahli perniagaan. Kalau beginilah caranya, semua ahli perniagaan dalam Malaysia ini akan rasa ketakutan. Sesiapa saja yang rapat dengan anybody yang dikenali akan diugut. Tak kiralah apa bangsa, kaum sekalipun, saya rasa ini akan berlaku. Kalau boleh berlaku dengan Datuk Stephen Sim, ia juga boleh berlaku dengan sesiapa saja. Sama ada pelabur dari luar juga. Ini akan menyebabkan ramai pelabur-pelabur akan merasa ketakutan dengan salah guna kuasa yang mereka lakukan. Sebab itu saya lakukan ini demi untuk menegakkan keadilan untuk semua dan masa depan negara yang lebih baik. Saya sanggup untuk melakukan ini kerana nak memperbetulkan segala perkara yang saya anggap salah guna kuasa. Jadi
nak maklumkan bahawa saya sebagai Siswa Agung Bersatu juga merasakan sesuatu yang aneh apabila akaun saya sendiri being frozen. Kemudian, ya betul, sekarang ni dia dah bagi balik lah. Bersatu sebagai contoh. The freezing and seizing of the bank account of Bersatu as a political party without affording Bersatu any allowances which it entitled to at law for its employees, creditors and day-to-day operation in attempt to cripple its operation. Inilah cara mereka melakukan. Why must you do this? Kemudian, the charging of Tan Sri Dato' Haji Mahidin Yassin, Presiden kita, Presiden Bersatu, who has publicly stated that the MBACC confirmed that the decision to charge him was made prior to recording his statement. Apa ni? Yang begitu juga dengan MP Tasik Kelugur Datuk Wan Saifuddin. The charging of Datuk Wan Saifuddin Wan Jan ini without providing sufficient particulars of the alleged offence. And 2-3 hari sudah. Satu lagi, perkara. A publicly campaign to falsely paint the son-in-law of Tan Sri Muhyiddin Yassin as fugitive from the MBCC. And kita dah dengar peguam dia mengatakan dia deny semua perkara ni. Dia kata, okay, kalau panggil for investigation, he will come back. Jadi saya merasakan inilah evidence yang menunjukkan bahawa segala apa yang berlaku, the recent events, arrests, charges and investigations against Bersatu and persons connected to Bersatu adalah menunjukkan political persecution. Sebab itu saya yakin ini adalah sesuatu dirancang at oppressing and diminishing Bersatu's reputation and also Bersatu's principal office bearers in the eyes of the public. Jadi, waktu saya panggil ini nak memaklumkan kepada semua bahawa saya ada semua ini. Ini adalah kopi tuntutan yang telah pun saya hantar. Selepas ini kita boleh berikan kalau you all want it. Kedua, kalau saudara nak suruh saya bacakan the police report, I will read it again. This is the police report that I got. Police report yang saya baca malam tadi. Belum dengar lagi, saya baca again. I, Datuk Seri Sim Chu Tiam, make this report to place on record about my entire experience, threats and intimidations during my Malaysian Anti-Corruption Commission MACC detention from 14 to 17 February 2023 at the SPRM Putrajaya. I'm an entrepreneur and a businessman with diverse business interests here and abroad. In Malaysia, I'm a director and all shareholder in, among others, SCT Development Sdn Bhd and SCT Holdings Sdn Bhd. On 14 February 2023, when I was still in Malacca at about 10 a.m., I received a call from Mr. Ng, whom identified himself as from MBCC. I was informed by Mr. Ng to go to the MACC office in Putrajaya as soon as possible, as they needed to see me for questioning. I arrived at the MACC office at approximately 12:30 p.m. on 14 February 2023. I met Mr. Ng at the MACC lobby.
I was then ushered to their basement interrogation facility. I was met by another officer who identified himself as Tuan Ahmad and a few others. They said that they assumed I was aware of a viral blog entitled, as I mentioned, a viral blog entitled SPRM Siasat Butler Hamzah Zainudin, Pau Duit 15 juta ringgit, Syarikat Asia Coding. I said that I was aware of the blog and had made a police report on it at IPD Sentul on 28 January 2023. Maknanya, yang itu pun dia dah buat police report. The MACC officers allege that I have received a total sum of 15 million from one individual named Syed Zafran bin Syed Ahmad in 3 tranches in 2021. The MACC officers then quizzed me as to whether I passed any of the said 15 million ringgit to Datuk Seri Hamzah bin Zainudin. My answer was no. On 15 February 2023, I was detained in MACC lockup that night. I was interrogated till about 4 a.m. That night, I was repeatedly asked about the amount that I have allegedly given to Datuk Seri Hamzah. The officers were very upset and angry each time I say that I did not give him anything. They even threatened me by using very aggressive tone and shouted loudly at me. I was deprived of engaging a lawyer while I was under interrogation, and I was forced to admit into something that I did not commit. They seemed to be desperate in wanting me to point my finger at Datuk Seri Hamzah or only mention his name. I informed them that it has been slightly more than a year that I'm not that close to him than I used to. They asked me for the reason. I said that is due to someone accusing me of pushing his son. The officer said then this is the best time to get even. This is the opportunity to take my revenge. I said I'm very sorry, I cannot lie. I explained that regardless of race, faith or culture, I cannot lie to pointing finger at him, as I will be punished till eternity. In all that, if I just mention his name, then I will be released and freed immediately. I further informed the officers that I will stand by my answers, and I don't think I did everything wrong, and I will not lie. Throughout my entire time in custody, I was deprived of sleep, and I've been consistently and repeatedly asked aggressively to implicate Datuk Seri Hamzah in exchange for my own freedom, despite me consistently informing them that I've never gave him any money. The officers were very upset and angry each time I said that I did not give Datuk Seri Hamzah anything. I repeatedly refused to implicate Datuk Seri Hamzah because the truth is I did not give him any money. Saya nak menjelaskan, ini membuktikan bahawa ada konspirasi. Ada sesuatu yang dilakukan oleh sesetengah pihak menggunakan agensi seperti MACC. Maka sebab itu yang boleh membetulkan ini hanyalah rakyat. Besok hari mengundi saya mahukan supaya rakyat menjadikan ini sebagai satu referendum. Kita mahukan keadilan. Suara rakyat buktikan bahawa kita tidak mahu perkara-perkara yang seperti ini berlaku dalam negara kita. Apakah kita mesti hidup dalam ketakutan? Ada menteri yang sanggup mengatakan kalau salah cakap kita hantar polis datang ke depan rumah. Apa ni? They were fighting from freedom of speech before. But now they were the ones who's actually using whatever law that we have to go against the people of this country. Come on. Wake up, boys. Come on, wake up. Saya minta rakyat dalam negara kita, sama ada Melayu, Cina, India, bangunlah. Membetulkan perkara yang sekarang ini berlaku begitu hebat dalam negara kita. Yang dahsyatnya adalah kerana melakukan kezaliman terhadap
beberapa individu dan juga rakyat keseluruhannya. Saya katakan zalim kepada rakyat adalah kerana menakut-nakutkan. They are putting fear to the people of this country. Come on. It was never like this before. Kita ada ISA, tetapi kita tidak melakukan perkara yang menakut-nakutkan. Tapi sekarang tanpa ISA, tetapi mereka melakukan segala apa yang telah pun berlaku terhadap diri saya dan juga seorang individu yang bernama Sim atau Steven Sim tadi. Ini menunjukkan bahawa kalau boleh berlaku pada Steven Sim, ia juga boleh berlaku pada mana-mana ahli perniagaan yang lain dalam negara kita. Ia juga boleh berlaku pada rakyat biasa dalam negara kita. So, hanyalah dengan bersuara melalui undian besok hari, referendum rakyat ini harus berlaku, insyaAllah. Any question? Itulah yang ingin saya sampaikan pada petang ini. Terima kasih. Datuk Seri, kenapa sekarang baru ambil intervention ini? Kenapa tidak sebelum kempen SPRM contoh? Saya hanya baru dapat berita pasal the police report ni recently. Dia buat police report ni pada 12 bulan 6. Tapi saya tak tahu perkara ni, hanya baru-baru ni lah. So, semalam saya, 2 malam sudah, saya terlepas cakap dan bila rakyat kata, ya, we want. Jadi saya terfikir betul juga. Kalau saya tak cakap, mungkin tak jadilah hari ni. Tapi saya bersemangat bangkit untuk bersuara ni apabila rakyat mahu supaya saya perbetulkan perkara yang tidak baik berlaku dalam negara kita. Anything else? Boleh nak tahu tuntutan yang dihantar kepada SPRM dan kerajaan Malaysia? I will read. Kenapa nak tuntut banyak ke? I will read. Ini daripada peguam saya. In the circumstances, we demand that you immediately cease and desist in acting in a partisan political manner. Civil servants are the sworn protectors of the constitutional rights of the people and are not to violate those rights. If you persist in violating your sworn constitutional duties and obligations, we have our client's instructions to forthwith commence proceedings against you to claim compensation for the loss and damage to our client and to protect and vindicate our client's reputation. Saya adalah seorang yang ingin melakukan keadilan kepada semua. As I said, pegawai kerajaan juga perlu mendapat keadilan. So that's the reason that whatever that I've claimed, it is fair for everyone to understand that actually something happened mungkin kerana ada tangan-tangan gaib di belakang ini. Okay? Anything else? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.